kemenangan itu bukan disebabkan oleh Mahathir. Dan kita tahu bahawa data yang dibawa oleh Rafizi itu menyatakan antara sebab kemenangan utama, dan benda ini essential untuk kita nak bawa ke tahun hadapan. Antara data yang menyebabkan kemenangan utama berlaku pada tahun 2018 adalah kerana pertembungan berlaku di antara kerusi PAS dan juga kerusi UMNO. Pada waktu itu, sebelum itu, tahun 2016-2017, Rafizi mengatakan bahawa sekiranya pertembungan di antara PAS dan UMNO, kita akan ada advantage. Kerana apa? Undi Melayu pecah. Pada masa itu PAS kata Rafizi bodoh, Rafizi berbohong, Rafizi tak guna, Rafizi macam tu, Rafizi macam ni, itu satu penipuan. Kajian kita mengatakan kalau berlaku pertembungan, dia kata pertembungan itu akan memecahkan undi Melayu dan UMNO akan menang atau PAS akan menang. Dia kata kalau berlaku undi pilihan raya 3 penjuru, kalau PAS diletakkan di situ, kerana pada masa itu sepatutnya PAS tak boleh bertembung dengan Pakatan Harapan. Tetapi kalau PAS bertembung dengan Pakatan Rakyat pada waktu itu dan sekarang Pakatan Harapan, maka pertembungan itu akan menyebabkan kekalahan Pakatan Harapan. Itu menurut teori mereka. Rafizi kata tak. Sebenarnya kalau mereka nak letak, dia boleh letak. Kalau mereka letak, itu sebenarnya adalah punca kekalahan mereka. So, yang menyebabkan mereka menang selepas kemenangan kita 2018, Rafizi kata, kalau PAS dan UMNO bersatu, maka itu akan membawa kepada kekalahan kita. So Rafizi dah bagi dah formula awal-awal. Kemenangan, nak menang BN, dia kena bergabung dengan PAS. Dia bagi formula ni awal-awal. Kalau berpecah undi Melayu, maka undi itu akan advantage-nya kepada Pakatan Harapan dan bukannya kepada BN yang juga UMNO. Dan benda itu berlaku. Kalau siapa yang kata tipu Laik Suardi, no, benda itu berlaku 2018. Masa itu Pakatan Harapan menang. Kita nak menafikan fakta tersebut bagaimana? Tahun 2004, Pak Lah menang 191 kerusi. Berbanding dengan masa itu 192, berbanding dengan pada masa itu pembangkang DAP dan juga Barisan Alternatif PAS dan juga Parti Keadilan hanya menang 20 kursi. Bayangkan, 20 kursi berbanding dengan 192 kursi tahun 2004. Tapi apa yang kita telah buat dalam masa 5 tahun sehingga 2018, kita berjaya memecahkan tembok Pak Lah sehingga Pak Lah terpaksa letak jawatan dan memenangi 5 negeri. Daripada kekalahan paling teruk 2004, kita boleh menang 2008. Kenapa? Pada masa itu kita nampak bahawa gerakan daripada pembangkang itu telah berjaya memecah belahkan, telah berjaya membawa satu orang kata apa, satu perubahan yang besar di kalangan orang Melayu. Jadi jangan kata Mahathir kata dia yang menyebabkan kemenangan, sebab perubahan itu sudah dibawa sejak tahun 2008 lagi. Berlaku sekali lagi pada tahun 2013, dan daripada data 2013 kita ramalkan bahawa PRU ke-14 kita akan menang PRU dengan syarat UMNO dan PAS tidak boleh bergabung. Itu kata Rafizi. Dan setelah mereka kalah, akhirnya dia kata okeylah, kita kena bergabung. Maka penggabungan itu mereka membentuk apa yang dinamakan sebagai Muafakat Nasional. Hari semalam dia kata Muafakat Nasional tak boleh didaftarkan. Kerana apa? Nama itu sudah didaftarkan. Seingat saya, tahu-tahulah tuan-tuan dan perempuan pernah dengar ke parti nama Muafakat Nasional? Tuan-tuan dan perempuan pernah ke dengar parti nama Muafakat Nasional? Tak pernah kan? Jadi kalau tak pernah dengar, macam mana dia kata boleh didaftarkan? Agak-agak nak menipu tu, agak-agak lah. Kenapa dia berkata demikian? Sebenarnya PAS sudah tidak mahu bergabung dengan UMNO. Bersatu, dia nak masuk ke dalam Muafakat Nasional hanya untuk memecah belahkan ikatan PAS, ikatan UMNO. Itu saja. Kenapa? Sebab dia tahu bahawa dalam pilihan raya yang akan datang ke-15, mereka terpaksa bertembung banyak kerusi dengan UMNO kalau mereka nak kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kalau nak kekal Perdana Menteri itu datang daripada Bersatu, maka Bersatu kena letak calon yang ramai. Sama dengan UMNO. UMNO kena buat benda yang sama. Dia sekarang bukan matlamat nak mandat rakyat lah, nak tolong rakyat. Matlamat dia sekarang ni adalah nak kekal kuasa, nak jadi Perdana Menteri untuk membebaskan Zahid, untuk membebaskan Najib, untuk membebaskan Rosmah, untuk membebaskan Ahmad Maslan, untuk membebaskan pemimpin-pemimpin UMNO. Itu tujuan utama dia.